Selagi kita menyedari hakikat ini, termasuklah permasalahan yang menyelubungi negara dan masyarakat, maka butiran penyelesaian insya-Allah mampu kita raih. Islam menuntut kita berikhtiar, berusaha agar hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan semua agama menuntut penganutnya membuat segala yang terdaya dan terbaik dalam membina kebaikan, kemurnian, kemuliaan dan kesejahteraan di muka bumi ini. Namun, apabila hak sejagat untuk menentukan masa depan kita disekat, dimanipulasi dan juga dirampas, maka satu usaha mandiri wajib kita laksanakan. Sejarah membuktikan bagaimana kerajaan dan pemimpin menggerakkan minda massa menerusi visi yang mapan dan relevan dengan keperluan pembangunan negara. Salah satu pendekatan yang membolehkan kita menggerakkan satu usaha besar ini adalah pada hemat saya fiqh tawakuf. Kita diingatkan tentang masa menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr, surah 103 ayat 1 hingga 3. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Terkandung dalam surah Al-Asr keperluan meneruskan usaha menyebar kebenaran, walau pahit, walau dicemuh dengan penuh kesabaran. Begitulah pegangan yang dituntut pada akidah, tauhid dan usaha melaksanakan tuntutan agama berpandukan maqasid syariah. Maqasid syariah yang secara umumnya boleh dinukil menerusi 5 prinsip Islam dari menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta, merupakan tonggak syariah dalam usaha mewujudkan kebaikan, menolak keburukan dan mengelakkan kemudaratan. Surah ini juga membuat kita merenung konsep masa dalam kehidupan di alam fana ini sementara menuju ke alam baka yang kekal selama-lamanya. Oleh kerana masa menjadi pengukur pengisian kehidupan, kita memandang ke hadapan demi membina serta memenuhi masa kehidupan agar lebih baik, lebih bermakna dan lebih diberkati hendaknya. Maka kita saran mempunyai nawaitu untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan aspirasi untuk masa depan memerlukan kita menjangka, predict serta merangka, design, rupa bentuk masa depan yang lebih baik. Kaedah pemikiran kehadapan, forward thinking dengan memikirkan implikasi sesuatu tindakan dalam suatu situasi atau mu'alatul af'al menjadi asas kepada fiqh tawakuf dalam penulisan Syekh Abdullah bin Bayyah yang bermata airkan perbahasan Al-Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya yang popular iaitu Muwafaqat. Fiqh itu sains mengenai sesuatu, dan tawakuf itu bermaksud meramalkan sesuatu yang bakal berlaku berdasarkan sama ada bukti empirical, anecdotal ataupun berdasarkan pengalaman. Oleh demikian, kita harus menjangka keadaan yang mungkin menjadi lebih buruk dan parah di masa hadapan dan berusaha mengurangkannya dengan tindakan-tindakan yang wajar daripada sekarang. Pada masa yang sama, usaha menjadikan hidup kita agar lebih baik sudah tentu memerlukan perubahan, yaitu islah. Dan maksud islah dalam konteks pembangunan negara adalah reformasi. Reformasi yang berarti perubahan ke arah yang baik merupakan satu bentuk jihad untuk membawa kebaikan dan keberkatan sejagat. Dari semua ini, yang dapat saya rumuskan adalah manusia bertanggungjawab terhadap penggunaan masa melalui pendekatan fiqh tawakuf dengan berjihad melalui islah, yakni perubahan atau reformasi dalam mengisi dan membina kehidupan masa depan yang lebih baik berpandukan maqasid syariah. Pendekatan ini sebenarnya dapat membawa nafas baru kepada politik Islamiah, lebih lagi dalam masa pasca kebangkitan dunia Arab atau Arab Awakening yang berusaha mendemokrasikan negeri Arab, negara Arab yang sudah lama dibelenggu autokrasi. Walaupun pendemokrasian tersebut sudah mundur jauh ke belakang atau digresif, semuanya menuntut pembaharuan asas-asas maqasid, pemahaman asas-asas maqasid syariah. Suasana di Malaysia pasca pilihan raya umum ke-13 menampakkan unsur-unsur pengunduran demokrasi dengan kembalinya undang-undang drakonian bilik ISA
serta pengekalan dasar-dasar perkauman dalam sistem ekonomi, politik dan pendidikan negara. Persoalannya, apakah bentuk masa depan negara kita dengan pengunduran pendemokrasian ini, dan adakah ia akan membawa lebih banyak kemudaratan daripada kebaikan untuk rakyat? Ingatlah kata-kata Ibnu Qayyim, jika di sana ada ciri-ciri keadilan, maka dapatilah di sana ciri-ciri Islam. Sekiranya rasuah dibenarkan terus berkembang seperti sekarang, sudah tentu di masa depan ia akan membengkakkan negara, melebarkan jurang antara kaya dan miskin, menaikkan harga barang, menyempitkan peluang pekerjaan serta perniagaan, dan memaksa majoriti rakyat untuk bergantung kepada bantuan kewangan demi menyara kehidupan. Sekiranya proses pilihan raya terus berat sebelah seperti sekarang, sudah tentu implikasinya di masa depan akan merugikan negara, bila mana undi majoriti 52% tidak ada makna, dan dengan hanya 17% undi mewakili 112 kursi dapat membentuk kerajaan adalah sebenarnya menafikan demokrasi kepada rakyat. Sekiranya kualiti pendidikan terus menurun, kos pendidikan melambung tinggi, sudah tentu implikasinya adalah kemerosotan daya saing dan keupayaan anak-anak kita terus membangunkan ekonomi di persaingan global yang amat mencabar. Indeks pendidikan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu meletakkan Malaysia di tangga 98 daripada 181 negara, satu pencapaian yang tidak langsung membanggakan. Malaysia berada di tangga 55 daripada 74 dalam kajian program for International Student Assessment PISA yang mengukur kadar literasi pada pelajar berumur 15 tahun bagi matematik dan sains, dan juga kadar kebolehan mereka membaca serta menyelesaikan masalah secara kritis berbanding menghafal. Kajian Trends in Mathematics and Science Study TIMSS 2011 mencerminkan penurunan prestasi matematik dan sains yang mendadak sepanjang 4 kali penilaian sejak tahun 1969. Sekiranya sistem parlimen tidak dibenarkan berfungsi sebagai satu sistem penimbang tara yang sebenar, mewakili kepentingan suara rakyat, dan konsep pemisahan kuasa berperlembagaan, menerusi jawatan kuasa tetap, memantau kementerian-kementerian, memantau projek-projek mega dan perbelanjaan, maupun memberikan parlimen kuasa meratifikasi perjanjian kerajaan antarabangsa termasuklah perjanjian perdagangan Trans-Pasifik TPPA, sudah tentu implikasi untuk masa depan kita kekal dan terus mudarat. Terkini, pendekatan atas ke bawah top-down approach dalam menangani ekonomi negara telah banyak menjejaskan rakyat terbanyak. Pendekatan serupa ini jelas tidak mempedulikan aspirasi rakyat yang ingin bersama-sama merasakan kehidupan dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Pengenalan rejim cukai regres GST, cukai tinggi bagi golongan yang miskin, cukai rendah bagi golongan yang kaya, akan berkuat kuasa 2015. Ini bakal menjejas kedudukan ekonomi semua keluarga di Malaysia, khusus yang miskin, berpendapatan rendah, walau ia kononnya bertujuan untuk mengurangi defisit negara disebabkan kegagalan kerajaan untuk mengurus takdir dengan baik. Pengenalan dasar-dasar lain, teman-teman sekalian, seiring dengan GST akan melebarkan lagi jurang ekonomi di Malaysia yang kekal antara yang tertinggi di Asia. Justru tidak mengherankan apabila Merrill Lynch meramalkan bahawa Malaysia bakal menjadi sebuah negara yang muda dan juga miskin menjelang 2030. Anehnya, kita dahulu membangun bermula seiringan dengan negara-negara seperti Singapura, seperti Korea Selatan. Namun disebabkan oleh dasar-dasar pemimpin, maka kita berhadapan dengan kemerosotan sementara mereka jauh ke depan. Adalah menjadi tanggungjawab generasi kita untuk memastikan kita selamat daripada ramalan-ramalan yang menggurunkan sebegini. Bertanggungjawab kepada generasi seterusnya adalah untuk memastikan mereka tidak dibebankan dengan tindak tanduk kita yang melepaskan rantaian belenggu menghimpit masa depan mereka.
Syekh Yusof Qaradawi menyatakan politik adalah memastikan rakyat mendapat manfaat dan kemaslahatan. Saya yakin jawapan yang untuk membina masa depan yang lebih baik dan mengelakkan kemudaratan terletak pada pendekatan bertawakuf. Melangkah dasar bagi memenuhi keperluan masa depan dan mengelakkan keburukan daripada terus melanda insya-Allah. Sedarlah Nabi Yusuf AS ketika dahulu mempunyai kebolehan merancang untuk masa depan, sehingga dalam pentadbiran beliau merancang sampai 7 tahun ke depan menangkar dasar ekonomi sebegitu demi rakyat. Apa alasan kita? Masa depan yang milik kita jika kita bertindak sekarang untuk mengatasi kemudaratan yang dibawa oleh golongan yang leka tanggungjawab. Maka jadikanlah masa depan masa kita. Terima kasih kepada sahabat panelis dan moderator Budiman. Selamat bertemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.